Malam ni kita diberi sedikit kesempatan berkumpul di dalam majlis tazkirah, berkongsi satu dua perkara, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita. Mungkin pada malam ni insya-Allah saya akan kongsikan dengan tuan-tuan bagaimana sunnah menyambut Aidul Fitri mengikut susunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji kita. Nabi menyebut dalam hadis Bukhari, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, mana-mana orang man qama Ramadan, dia mendirikan Ramadan. Man qama Ramadan bermakna man qama qiyamur Ramadan. Siapa yang mendirikan Ramadan, yakni siapa yang mendirikan qiyamur Ramadan. Siapa yang bertarawih pada bulan Ramadan. Siapa yang qiyamul lail pada bulan Ramadan. Siapa yang bertahajud pada bulan Ramadan. Siapa yang solat malam pada bulan Ramadan, semuanya adalah solat yang sama. Imanan wa ihtisaba, dengan iman dan pengharapan Allah akan ampunkan dosa-dosa dia. Tuan-tuan boleh solat daripada rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Ibarat kita solat sepanjang malam, kita berjaya, kita dapat cendera hati, namanya kemanisan sabar. Kita boleh solat daripada malam pertama sampai malam yang terakhir, diumumkan bila raya, berjaya, kita dapat kemanisan kesabaran. Dan benda ni bukan senang. Kita nak boleh daripada rakaat pertama sampai akhir, bukan senang. Daripada malam pertama sampai malam akhir, bukan senang. Tuan-tuan, Nabi SAW bersabda mengenai sabar, kemanisan dia tu. Hadis daripada Muslim. Anas bin Malik bercerita, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin wa hiya tarqi 'inda al-qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, Nabi lalu, kata Anas bin Malik, Nabi lalu di satu tanah perkuburan. Nabi tengok satu perempuan sedang meratapi kematian anak dia. Dalam agama takat menangis itu benda biasa, tapi dia meratapi kematian ini adalah benda yang haram. Tapi itu bukan waktu yang sesuai Nabi nak tegur dia. Bukan waktu Nabi nak ceramah kepada dia. Nabi tegur dia dengan hikmah. Sebab tu agama ajak kita tegur orang dua. Pertama hikmah, yang kedua dengan sindiran. Nabi tegur dia, ittaqillah wasbiri, takutlah pada Allah, banyakkan sabar. Orang ni hati dia keras macam mana, kita tegur dia dengan hikmah, dia boleh terima. Tuan-tuan, tadi kita masuk, kita tengok sahabat kita, dia berwuduk, dia pulas kepala paip ni, pulas kepala paip sampai tak boleh pulas. Ayak ni keluar punya derah. Dia pula orang Penang. Orang Penang ni memang kasar. Nasib baik saya orang KL. Kita tak hang ingat Masjid Al-Sharif ni, laki pak tiri mak mentuhang banyak bil ke? Yang mana boleh terima? Tegur dengan kasih sayang, tegur dengan hikmah. Tanya dia sahabat, Masjid Al-Sharif ni pak hang kah yang banyak bil? Kan sedikit lembut nampak tak? Tu pun cari pasal juga. Yang kedua, agama suka kita tegur orang dengan sindiran. Saya baru ni sebelum puasa balik Penang. Malu orang KL lama tak balik Penang. Allah dia susun sampai 5 program. Satu program dia suruh kita cakap 2 jam. Letih tak? Letih. Tapi tak apalah, setiap kali lepas kuliah dia bagi fresh orange. Ni mai yang sejuk balik, dia mai letih balik. Cadangan, bukan arahan pun, cadangan saja. Kok. Tapi tuan-tuan, saya respect lah. Dah 3 tahun saya mai sini konsisten dengan ayat sejuk. Ni nama dia istiqamah. Tak ada cadangan kan, nak pakai tropika apa ke, tropikana ke, cadangan, bukan arahan pun. Saya jumpa satu sahabat, saya belajar dengan dia betul-betul sindiran yang baik. Dia orang Penang, kahwin dengan orang Terengganu pakcik. Budak mengaji USM, rajin mai kuliah saya kat Penang dulu. Rajin mai kuliah, puasa Isnin Khamis duk buat.
Kahwin dengan orang Terengganu, tapi sayangnya dia tak ada kerja. Bukan tak mau kerja, tak ada kerja. Lepas tahun kahwin tak ada kerja, pak mentua susah hati, telefon panggil baliklah di Terengganu, duduk dengan dia. Dah tak ada kerja. Bukan tak mau kerja, tak ada kerja. Budak rajin semayang. Dia tahu, ustaz, saya sampai di Terengganu lepas minggu baru saya tahu pak mentua saya ni rajin kerja tapi tak semayang. Saya nak tegur dia pun tak kena, saya pula rajin semayang tak kerja, dia pula rajin kerja tak semayang. Ni sama-sama duk makan dalam. Last kali teguran ni berlaku, ustaz, kami ada hobi yang sama, main dam. Tahu-tahu main dam haji saja main dengan pak mentua. Pak mentua saya jalan, saya tengok dia salah jalan, saya kata, ayah hormatlah, ayah salah jalan, saya boleh makan banyak. Kan main dam ni boleh makan 2-3 sekali kan. Ayah salah jalan, saya boleh makan banyak. Pak mentua saya kata, nak makan banyak ke makan sikit ke, kena kerja. Kerja pun tak mau kira nak makan. Allah dia bagi menantu dia kod dam, tuan-tuan. Dia kata, saya kena tu tersendak kat dinding, ustaz, melekat dalam. Pak mentua saya balas saya, kau sakit hati, tak jadi makan. Bila tak jadi makan ni, pak mentua saya jalan sedap. Tuan-tuan tahu tak main dam haji ni boleh pergi haji? Tahu tak? Umrah tak usah kira lah. Umrah dekat-dekat nak sampai haji tu kena makan. Pak mentua saya kata, salah jalan, ayah pergi haji. Saya kata, ayah nak pergi haji gimana? Nak semaya pun tak sih. Oh, dia balas pak mentua dia balik, tuan-tuan. Nak pergi haji pun kena semaya. Ni nak bagi tahu sindiran. Jadi tuan-tuan boleh, tuan-tuan selesai, tuan-tuan akan dapat kemanisan sabar, dan bukan senang. Bila perempuan ni, Nabi kata kat dia, ittaqillah, takutlah pada Allah, banyakkan sabar. Dia tak tengok yang tegur dia Nabi, dia kata, ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Dia kata, pergi. Kamu tak ditimpa musibah ni. Dia tak tahu yang tu Nabi. Yang bawah kubur ni anak aku, bukan anak kamu. Kamu tak terasa periknya. Nabi pun tahu sekarang ni waktu dia emotional, bukan waktu yang sesuai nak tegur. Nabi ajak sahabat, jom berlalu pergi. Nabi abaikan dia. Satu sahabat tak puas hati, patah balik. Dia kata, kamu tahu siapa tegur kamu tadi? Dia kata, tak tahu. Kata perempuan ni, yang tegur kamu tadi adalah Nabi. Dia dengar benda tu, terus dia pergi cari Nabi. Saya pendekkan cerita. Terus Nabi keluar perkataan ni, innama sabru, sabar ni. Tuan-tuan boleh sabar daripada rakaat pertama akhir, itu sabar. Daripada malam pertama sampai malam akhir, tuan-tuan boleh tarawih, itu sabar. Innama sabru, sabar ni masa mula-mula kamu ditimpa dengan tamparan yang pertama, itulah sabar. Kita tadi lepas daripada isyak ni, kalau boleh nak balik, tapi dengar ada ganjaran siapa solat dengan imam sampai selesai, dapat ganjaran macam solat sepanjang malam. Tunggu, kita tahu cenderah hati istimewa bulan Ramadan tarawih, kita solat daripada malam pertama sampai akhir. Tuan-tuan berjaya, tuan-tuan dapat kesabaran. Manisnya kerana tuan-tuan berjaya mengawal nafsu tuan-tuan. Dan benda ni bukan senang. Kalau mana orang gugur di tengah jalan, tuan-tuan dah rasa kekurangan malam ni, berbeza dengan malam yang pertama. Tuan-tuan tengok malam pertama orang penuh kan, sampai kita pun terkejut jumpa member kita malam tu. Kita mati-matian ingat dia ada arwah. Jumpa balik malam tu. Sebab apa? Dia milestone sekali, elok sangat lah. Jadi tuan-tuan, sabar mula-mula diuji bukan senang. Saya buat 2 contoh. Bismillah. Kita buat rumah terbuka, panggil member main makan di rumah kita, buka puasa. Anak dia ambil sirap, minum, tumpah dekat kapet kita. Kita tengok dia dah marah, anak dia buat malu ayah, main rumah orang, bagi tumpah atas kapet orang, basah habis kapet orang. Lain kali ayah tak mau bawa dah main rumah orang. Kita tengok dia dah marah anak dia, kita kesian. Kita kata, biar pilah, budak-budak perangai memang macam tu. Boleh tak? Mungkin boleh. Budak tu pun sonok, dia ambil, dia minum sirap bagi habis, dia pegang, dia baling kat TV LCD, tuan-tuan, berkecai. Pak dia pula tengok, tuan-tuan, pak dia kata, budak-budak perangai memang macam tu. Pak dia pula kata kat kita. Tapi kalau boleh sabar masa tu memang cun lah. Tapi bukan senang. Saya buat contoh kedua benda yang kita sayang. Sebelum saya nak sebut sikit sunnah berhari raya.
Benda yang kita sayang, contohnya kereta. Ni tak ada kena mengena dengan siapa saja, cerita ya. Benda yang kita sayang, kereta. Kita baru beli kereta Peugeot, bukan Peugeot, Suprema S, contoh Suprema S, warna biru, contoh pelik CDM 52, tak ada kena mengena dengan siapa. Allah punya sayang kereta ni, punya sayang. Sampai lampu traffic light tengok ada habuk, turun lap, punya sayang. Tiba-tiba satu satu anti, tak ada kena mengena dengan siapa. Satu anti pi langgak belakang kereta kita, baru beli, number plate pun mahal. Boleh tak kita turun tengok kereta belakang kita berkecai? Allah sebut alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh tak turun tengok belakang kereta tu berkecai, kita ditimpa musibah, kembali kepada sunnah, berkecai, kita relax ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh tak sterilok tu bawa belakang dulu, inna lillahi? Boleh tak? Bukan senang. Anti, bukan uncle nak, anti yang langgak kereta kita turun, ayo saya minta maaf lah, saya tak sengaja. Kita pun anti, tak apa, ini kereta dunia. Boleh tak? Jadi nak bagi tahunya, tuan-tuan boleh tarawih malam pertama akhir, tuan-tuan akan dapat kemanisan sabar yang sebenar. Tuan-tuan, kita berada pada pengakhir bulan Ramadan. Semua pentadhkirah akan datang cerita kelebihan malam-malam terakhir bulan Ramadan. Saya lebih berminat, tuan-tuan sekalian, untuk cerita kepada tuan-tuan sunnah bagaimana kita menyambut Aidul Fitri, susunan mengikut yang diajar oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mungkin masa yang saya ambil tak lama, bermula daripada sekarang sampailah selesai sunnah berhari raya, mungkin setengah jam. Saya harap tuan-tuan dapat tunggu. Saya main pun sejam lebih. Tuan-tuan bagi saya setengah jam, itu agak tidak berperi kemanusiaan. Jadi saya minta lebih sikit je. Okey, tuan-tuan, sunnah pertama, hari terakhir bulan Ramadan, tenggelam saja matahari. Ini saya ajak tuan-tuan ikut susunan. Tenggelam saja. Tenggelam, buka puasa saja, Nabi sambut dengan kemenangan. Kemenangan itu Nabi sambut dengan takbir. Tu yang kita dok takbir raya tu. Takbir raya tu kemenangan. Sebab tu dicerita dalam beberapa hadis, Nabi takbir raya ni semangat menang. Saya berpengalaman raya di luar negara ni 11 tahun. Di Pakistan, di Yaman hampir 11 tahun. Tuan-tuan, saya berpengalaman raya dengan mereka. Mereka takbir raya ni semangat sungguh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ni takbir raya. Saya pernah buat program dengan TV 2012. Buat rancangan, buat apa, soal jawab, bukan soal jawab lah, dia panggil kita berbicara bab mengenai apa, bab puasa. Lepas tu penerbit jumpa, dia tahu, ustaz boleh tak kita buat kelainan, kami nak panggil ustaz jadi tekong untuk apa dia, takbir raya, kita nak buat rakaman, nak siar raya kedua ketiga. Saya kata boleh, tapi saya nak takbir dengan takbir raya yang diajak oleh Nabi. Dia pun tak tahu, dia tak okey. Set lah dengan lebih kurang 20 orang artis, saya jadi tekong dengan pakai baju Melayu samping apa, kita duduk, cameraman, lighting semua okey. Okey, dia kata start. Kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata, ustaz, ni takbir raya ke? Saya kata, ni takbir raya Nabi. Dia kata, ni kalau saya siar pagi raya dengan saya nanti kena buang kerja. Tak jadi. Itu takbir raya ni semangat. Tuan-tuan, orang menang pilihan raya, dia takbir macam mana? Contoh, tapi dah nama Melayu, nak buat macam mana? Tapi jangan melampau, biasa-biasa, jangan terlampau berlagu, biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, fine. Tak mau melampau, tubuh macam ni semua tak mau. Allahu Akbar, Allah. Ni hang nak dikibarat ke nak takbir raya? Tak mau. Tu semua hulu melampau, gembira.
Malam tu selesai. Malam tu tak ada sembahyang tasbih, malam tu tak ada sembahyang hajat, tak ada, yang adanya takbir raya kemenangan. Clear? Ini susunan pertama yang Nabi buat. Saya kena ringkas hadis semua sebab masa kita singkat. Kedua, esok hari raya. Hari raya dia sama macam hari Jumaat. Hukum hakam hari Jumaat ada pada hari raya. Sebab tu setiap kali Nabi nak berhimpun dengan orang ramai di Arafah, hari Jumaat, hari raya, mani retasala, Nabi suruh mandi dulu. Sunnah kedua, pagi tu kita diminta mandi, dan mandi tu sebaik-baik mandi macam mandi janabah. Ada dua maksud. Maksud macam mandi janabah, kita berwuduk dulu baru mandi janabah, atau maksud kedua, mandi betul-betul bersih. Ini pertama. Pagi itu ini yang pertama, walaupun ia sunnah yang kedua. Kemudian wa massa min tib imraatihi in kana laha. Kemudian dia memakai lepas mandi. Tuan-tuan tengok ni susunan dia, no? Dia memakai haruman milik isteri dia yang terbaik sekiranya ada. Nabi suruh letak haruman terbaik ini di badan, kita letak di pakaian. Tengok tak beza dia? Nabi suruh letak di badan agar ia lebih kekal lama. Sebab apa Nabi buat contoh? Dia pakai haruman terbaik kepunyaan isteri dia. Orang Arab daripada zaman Nabi sampai hari ini, mereka akan pakai haruman terbaik untuk suami mereka. Ini orang Arab. Isteri akan pakai haruman terbaik untuk suami mereka. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, pergi di Hilton, masuk kedai minyak wangi, cari satu minyak wangi orang Arab duk beli. Minyak wangi paling baik orang perempuan Arab suka pakai untuk isteri. Nama dia Lailatul Zifaf. Malam pertama cari 50 ml, harga pun lebih kurang dalam 7,000 ke 8,000 ringgit je. Tak jadi tulis. Tadi nak tulis dia nama, tak jadi pakai. Sebab apa Nabi buat contoh ni? Sebab Nabi tahu orang lelaki ni dia malas nak letak minyak wangi dalam poket dia. Lepas tu dalam majalah Maskulin tahun 2012 bulan Disember, dia kata antara lelaki dambaan seorang wanita, lelaki yang letak minyak wangi dalam poket dia. Siapa yang ada di sini? Tuan-tuan tak ada ciri-ciri ni. Saya ada, cuma tak bawa tadi. Selalu duk bawa, terlupa nak bawa tadi. Pakai haruman terbaik. Nabi suruh pakai haruman terbaik. Sebab tu baguslah. Orang Melayu kita ni dia duk bubuh apa minyak wangi dekat masjid, duk bagi orang pakai ni bagus. Cuma pastikan minyak wangi yang dia bubuh tu dia pun sudi memakainya. Kita faham tak? Dia pun sudi memakainya. Ni kadang-kadang dia buh, dia pun tak sudi pakai. Kita pun ambil pakai. Elok nak pakai, ingat malaikat subuh, dak malaikat maut. Tak jadi terus. Pakai haruman terbaik. Ini sunnah ketiga dan kedua di pagi hari raya. Clear? Clear? Ini tuan-tuan ikut sunnah ni, mengikut susunan, baru kita dapat kenikmatan hari raya. Ketiga, walabisa min salihi siyabih. Kata Nabi, dia pakai hari raya pakaian paling baik yang dia ada. Paling baik bukan jubah. Paling baik mengikut tempat setempat. Bagaimana tempat tu mereka berpakaian. Saya duduk di Pakistan 8 tahun. Pakistan ni 24 jam pakai kurta. Tahu kurta? Kurta. Cuma pagi raya dia akan pakai kurta kain cotton. Hantar pi dobi, bubuh kanji, bagi kerah. Dia jalan tu baju ni kerah. Ni baju tu dia punya buh kanji ni tuan-tuan, line dia jadi macam tu. Kalau cicak jatuh kena putus dua. Punya tajam. Habis Pakistan, saya di Yaman, di Sana'a, orang Sana'a pakai jubah. Pakai jubah. Kalau saya pergi Hadramaut, orang Hadramaut dia pakai kain pelekat, dia pakai baju kemeja. Ini cara mereka berpakaian. Jadi kita bawa balik ke Malaysia. Malaysia, orang Melayu kita ni dia pakai baju apa? Walaupun saya bukan Melayu sepenuhnya, tapi saya boleh gegelas sebab bapak saya Cina Ipoh, mak saya Mami Penang. Cina Ipoh kahwin dengan Mami Penang, tengok anak, just nice lah. Orang Melayu kita dia pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu pagi raya.
Ada saya yang terbaik jubah, pakai jubah. Ada orang baju Melayu, pakai baju Melayu. Saya ustaz, kalau baju Melayu ni kena pakai sampin, pakai sampin. Kalau pakai sampin, dia tak boleh pakai kopiah ustaz, dia kena pakai songkok, pakai songkok. Kalau songkok ustaz, dia kena buh kerongsang pula satu, buh kerongsang. Sampin pula tak cukup, dia kena buh kerih pula. Ini penamaan calon, ini bukan pagi raya. Terbaik. Jangan abai benda ni. Tak sedok pakai baju lama, tak sedok pakai baju kerja, pakai baju terbaik. Berapa dah? 3 sunnah pada pagi raya, secara keseluruhannya 4 dah. Sagi saya tanya balik ni, Mai Jo, penat ni. Yang seterusnya kita mengumpulkan seluruh ahli keluarga. Tuan-tuan boleh buka dalam Bulughul Maram, saya ringkaskan hadis ni. Nabi suruh keluar semua ahli keluarga ke tempat solat, hatta idza kanat hiya haidah, walaupun isteri kita sedang uzur, walaupun anak-anak perempuan sedang datang haid, kata Nabi keluarkan semua, walaupun anak dara pingitan yang jarang-jarang keluar rumah, keluar semua, biar mereka merasai kenikmatan hari raya. Walaupun mereka tak boleh solat, mereka datang tengok macam mana Muslim berkumpul, tengok macam mana doa dan mengaminkan doa yang dibaca. Ini sunnah. No point orang perempuan tak datang solat raya. Nabi arahkan semua datang, walaupun dia uzur. Uzur Nabi suruh datang. Ni tak uzur, tak mau datang sebab nak buat persiapan, jangan datang. Termasuk lagi perhatian, tuan-tuan ada pembantu rumah, tuan-tuan ada bibi, bawa dia datang ke tempat solat. Jangan ada perangai jahiliyah dalam diri kita. Nabi tak suka. Buat buka puasa, makan anak beranak kita, bibi kita suruh khidmat. Habis dah makan yang kita tak mau, yang kita nak lempak masuk tong sampah, baru bagi pada bibi. Ini amalan jahiliyah, agama tak suka. Kita ajak dia duduk makan sekali dengan kita, tak jatuh pun standard kita, dia pun manusia. Ni saya bagi tahu, ni saya bukan duta besar Indonesia di Malaysia dak, nak bagi tahu ni perangai orang kita. Tak mau masak, pagi tu nak beli sarapan di luar, beli ke anak bini nasi lemak, lok ayam, buah telur, dekat pembantu rumah pun beli yang sama, tak rugi. Tengah bulan duit tak ada, beli nasi lemak lok telur, anak beranak kita beli dekat bibi nasi lemak lok telur. Dia kata, bapak saya enggak makan telur, saya makan ayam. Hang boleh belah, bini aku pun makan nasi lemak lok telur. Keluar semua sekali ke tempat solat, semua. Cuma sebelum keluar, sunnah yang menyusul selepasnya ialah Nabi akan kembalikan diri kepada fitrah. Ini maksud kembali pada fitrah. Apa dia maksud dia? Nabi akan menjamah makanan terlebih dahulu. Ini maksud sebenar kembali pada fitrah. Nabi akan ambil, tuan-tuan sekalian, beberapa biji buah tamar. Tak ada kalau ambil beberapa benda yang manis, antaranya kismis. Tak ada kalau benda yang manis, antaranya madu. Tuan-tuan ingat tak tahun lepas saya ambil bawa madu tu? Ingat tak? Yang ada tak banyak lagi tu? Ambil. Tak ada kalau ambil benda-benda secara ganjil, keluar semua ke tempat solat, bawa semua sekali. Dan ada satu hukum yang khusus, kalau boleh sembahyang raya ni kita buat di padang. Yang ni yang YB Bandar Baru Bangi Ustaz Syafi'ingah buat, solat di padang. Kakak nak buat di padang ustaz, ni masjid ni aircon sampai 10-15 horsepower. Masjid Nabawi solat berapa kali ganjaran, Nabi tetap tak solat di situ, Nabi solat di padang. Kalau boleh insya-Allah satu hari nanti kita buat di padang. Cuma apa hukum dia? Kita tak dibenarkan solat apa-apa sebelum dengan selepas solat raya. Sampai di padang tengok 8.30 solat, kita datang pukul 8 terus duduk. Jangan tengok air lagi, tonton ke tengok nanti lagi 20 minit nak sembahyang raya ni, Allahu Akbar, dia solat duha, dia melakukan kesalahan. Nabi tak bagi. Lepas daripada solat raya, orang semua keluar, dia tengok kereta banyak,
Semayang pihak dua, Allahu Akbar, Nabi larang. Tuan-tuan cari hadis dalam Bulughul Maram. Saya kena pendekkan sebab Nabi tak mau nanti orang jahil nanti ingat ada solat qabliyah dan ba'diyah hari raya. Nak solat di rumah, bukan di tempat solat. Ini khusus hari raya, khusus. Kalau kita solat di masjid, kita hanya boleh solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalau masa masih berbaki, jangan solat apa-apa solat. Kalau di padang, datang terus duduk. Jangan solat 2 rakaat tahiyatul padang. Nabi tak pernah ajar. Clear? Clear? Saya ringkaskan, clear. Kita pun mula semayang raya. Allahu Akbar, semayang raya. Lepas semayang raya, kalau si khatib berani untuk praktikal, hadis ini boleh tengok dalam Bulughul Maram. Semua hadis yang saya ambil dalam Bulughul Maram, dia boleh praktikal macam riwayat Tirmizi. Lepas semayang raya dia bangun, dia buat pengumuman, inna nakhtub faman syaa falyajma' wa man syaa falyadhhab. Ini beza hari Jumaat dengan hari raya. Hari Jumaat khutbah termasuk dalam solat, hari raya tidak. Nabi bangun, Nabi baca khutbah. Sebelum khutbah Nabi kata, inna nakhtub, aku nak khutbah. Faman syaa falyajma', siapa-siapa yang nak duduk dengar khutbah dipersilakan. Wa man syaa falyadhhab, siapa yang tak mau dengar khutbah, dia nak balik, dipersilakan. Sila, tak ada masalah. Dengar khutbah bukan benda yang penting hari raya. Yang penting solat. Kalau tuan-tuan raya di Mekah, raya sekali di Mekah, lepas semayang raya, orang Arab ramai keluar. Yang tunggu tu adalah tapi ramai keluar. Kita tengok ni jadi terkejut. Tu dia kata, Pak Arab jenis bangsa Abu Jahal ni, khutbah raya pun tak mau dengar. Aku yang tak faham pun dengar. Dah hang tak faham, baliklah. Dia yang faham pun balik. Kalau berani buat pengumuman, kalau tak berani janganlah. Buat buat sekali tengok raya ni. Khatib mai, lepas semayang raya, saya nak khutbah, siapa nak duduk, siapa nak balik boleh balik. Jemaah Allahu Akbar, pakat balik. Dia tahu, ustaz tinggal saya seorang, saya nak apa, hang pun balik lah. Tak payah khutbah itu. Saya sebut ni sunnah dia. Habis semayang raya, selesai. Habis semayang raya, selesai. Cuma budaya sahabat orang Arab ni, dia hanya mengucapkan doa taqabbalallahu minna wa minkum, itu sahaja. Kosong-kosong yang ni Melayu. Yang agama taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau boleh pagi raya rumah tuan-tuan dekat, mai jalan lain, mai jalan kaki. Itu sunnah. Jalan kaki ni kita boleh jumpa ramai orang. Ramai orang boleh jumpa. Nampak tak? Kalau rumah dekat, jalan kaki. Itu sunnah. Saya akan khutbah raya insya-Allah di Masjid Balok Kuantan. Daripada rumah mak mentua saya di Basrah, kalau saya nak jalan kaki, saya kena keluar 2 hari awal baru sampai. Kalau nak jalan kaki lah, 2 hari keluar baru sampai. Lepas tu saya balik raya ketiga baru sampai. Kalau nak jalan kaki lah, maksudnya naik kenderaan tu tak apa, pi jalan lain, sunnah balik jalan lain. Itu sunnah. Balik jalan lain ni tuan-tuan, ni kena faham elok. Kadang-kadang ada juga jenis mangkuk ni. Member saya tu duduk mengaji ni semangat, pi jalan lain, balik jalan lain, dia pi masuk sampai highway. Awak tak pi sampai Ipoh terus lagi bagus. Pi jalan lain, balik jalan lain, clear semayang raya, selesai, sunnah berhari raya. Dan Nabi suruh kita bergembira pada pagi raya. Sebab tu agama tak mau kita sedih pagi raya. Sebab tu menziarahi kubur pagi raya bukan daripada sunnah. Nak sebut susah tapi kena sebut. Macam kita dok bagi tahu daripada mula balik luar negeri 2006 sampai lah ni dok bagi tahu budaya letak bunga atas kubur. Orang Kristian dok buat. Orang marah lah sekali 2-3 mufti dah bagi tahu. Budaya letak bunga atas kubur Kristian dok buat. Tuan-tuan tengok dalam TV dan sebagainya, orang Kristian bila pi kubur, dia akan letak sejambak bunga atas kubur, berdiri bertafakur. Dan letak bunga atas kubur ni budaya orang Hindu. Tuan-tuan
Tuan-tuan pergi mana-mana perkuburan orang Hindu, mesti tepi tu ada stall jual bunga. Betul tak? Mesti ada orang jual ayak mawar, mesti ada jual ayak cendana. Budaya Hindu kita dok buat. Nabi suruh pagi raya seronok. Dia kata tak boleh ustaz, saya punya rukun raya, salah satu daripada 13 rukun raya saya, yang ke-10 mesti pergi ziarah kubur. Kalau nak pergi juga pergi, tapi pastikan gembira. Pilah gembira. Macam mana nak gembira? Pergi dekat kubur mak, tarik satu lagu raya, baru gembira. Nak pergi sangat. Agama suruh gembira. Benda yang tak dapat elak, tak boleh elak. Ada ustaz yang keras, bagi duit raya ni sama dengan Cina. Siapa yang bagi duit raya, man tashabbah biqaum fahuwa minhum, tu dia bagi. Siapa bagi duit raya, dia menyerupai macam orang Cina. Tuan-tuan pun dilema, nak bagi, ustaz tu kata macam Cina dah buat. Tak bagi, budak ni pergi cerita satu taman. Dia mai ketuk pintu ni pun, pakcik, saya ketua batalion, tu belakang ramai. Kuih raya semua tak mau, kembung perut. Saya sebagai ketua batalion nak bagi pakcik sepatah dua kata ya. Oh tu dia, macam alung. Pakcik nak bagi duit raya kat kami ke? Kalau tak bagi, kami cerita satu taman. Oh, bagi tapi niatlah sedekah. Hari raya gembiralah tuan-tuan, jangan sedih. Saya nasihat khusus untuk orang perempuan. Pagi raya gembira. Agama ajak ni kita nak minta maaf tiap-tiap kali buat salah. Tapi kita punya isteri, rukun raya dia yang ke-13 mesti minta maaf. Nak minta maaf, gembiralah, jangan bersedih. Jangan duk karang dengan puisi semua saja, tak mau. Semalam hari terakhir bulan Ramadan, dia dah karang satu puisi dah. Lepas sembahyang raya, duduk depan suami dia bersimpuh. Abang tu pun dekat 5-6 harakat dah. Tu dia angkat tangan, kita duk tengok dia duduk angkat tangan. Ramadan meninggal pergi. Ni hang buat gila apa? Ramadan meninggal pergi, Syawal tu macam tu duk mai menjelma tiba. Dia mai dah, saya tahulah saya buat salah banyak dengan abang. Saya tahulah saya banyak dosa dengan abang. Suami dia tengok, hang baru tahu hari ni ke? Gembiralah. Nak minta maaf abang, pagi raya semua orang minta maaf. Saya tahu saya banyak salah dengan abang, dan abang kena ingat abang punya salah lagi banyak dengan saya. Gembira. Abang maafkan saya, nanti abang pula minta abang maafkan saya. Nanti abang minta maaf dengan saya pertimbang nak maaf atau tidak. Gembira. Agama tak mau sedih-sedih ni semua, tak mau. Pagi raya, hari gembira, ini sunnah yang Nabi ajak mengikut turutan dia. Sunnah Nabi ajak mengikut turutan dia. Tuan-tuan, hanya tinggal beberapa hari kita nak keluar bulan Ramadan. Ada dua benda yang agama ajak, ada dua waktu agama ajak. Doa kepada Allah, jangan lupa doa. Ada dua waktu kita ada pada bulan ni, waktu ni mustajab. Waktu ada pula Nabi kata tempat tu mustajab. Tempat tu ada, Nabi kata waktu. Contoh tempat yang mustajab, Nabi bagi tahu Arafah. Tempat terbuka langit, kita doa Allah mesti perkenan. Saya buat dua contoh nak bagi tuan-tuan kebesaran Allah. Tahun 2012 saya buat haji. Saya keluar daripada tabung haji, kita buat jalan kaki. Haji jalan kaki, bawa grup jalan kaki. Dalam grup saya ni ada sepasang suami isteri daripada Johor. Suami dia kerja dengan syarikat minyak di Qatar, isteri dia orang Kelantan, dia orang Johor. Kahwin daripada 2006, engineer Qatar gaji 30-40 ribu sebulan. Kahwin 2006 sampai 2012, rumah semua ada. Allah tak bagi dia satu ya anak. Semua dah try, ustaz ni isteri saya dengan kacip Fatimah, kacip Kak Tun ni semua ambil dah. Apa tak buat permandian, ada besar ada kecil semua tak. Allah tak bagi anak. Saya kata, sahabat, kita berada di Arafah, hari yang kalau kita doa Allah mesti perkenan. Mesti
perkenan, janji. Doalah kepada Allah. Saya terus terang, saya tengok dia doa, saya menangis tuan. Dahsyat. Tak mau apa, malaikat nak Allah bagi dia anak ya. Lepas kami solat jamak qasar, sebelum kami keluar ke Muzdalifah untuk buat jamak takhir di Muzdalifah, lepas jamak qasar zuhur tu dia ada doa. Ni berdiri angkat tangan doa ni dengan air mata, kita tengok menangis. Satu yang minta Allah bagi anak bukan apa pun. Daripada pukul 2 dia doa, tuan-tuan boleh bayang sampai pukul 3 tangan dia tak jatuh lagi. Daripada doa angkat tangan tak larat ni sandak kat dinding sampai pukul 4, pukul 5 saya tengok tangan tak jatuh, duduk berlutut minta dengan Allah. Tuan-tuan, hari tu hari diperkenankan doa. Tuan-tuan, dia balik lepas 3 bulan, isteri dia mengandung. Saya nak bagi tahu tempat ni barakah. Yang kedua, saya buat contoh saya nak bagi tuan-tuan semangat doa. Sekarang kita ada 2 waktu yang kita kena doa dengan keimanan. Pertama, lisaim ad-du'a lam turad 'indal iftar. Kata Nabi, orang yang puasa Allah takkan tolak doa dia bila masa nak berbuka. Sebab tu 15 minit 10 minit sebelum berbuka, waktu kita doa. Kalau kita nak buat tazkirah sebelum berbuka ni, 15 minit 10 minit stop. Orang perempuan 10-15 minit stop dengan makanan. Ambil masa kita, waktu perkenan doa, angkat tangan, ungkit kata-kata Nabi depan Allah. Angkat tangan, ya Allah, ya Tuhan, Nabi sebut orang yang berpuasa mesti engkau perkenan doa masa berbuka. Inilah waktunya. Allahu Akbar. Allah mesti perkenan. Selitkan keimanan. Doa. Semua kita ada doa masing-masing. Doa. Kemudian satu lagi, nanti bila kita bangun nanti, tuan-tuan dah solat qiyamul lail, waktu Allah turun ke langit dunia. Macam mana Allah turun? Wallahu a'lam. Waktu siapa yang minta dalam Bukhari Muslim, siapa yang minta Allah bagi. Siapa yang minta ampun, Allah ampun. Siapa yang ada hajat, Allah perkenan. Waktu ni doa. Tuan-tuan, ni kita ada waktu ni, waktu yang sangat berkat ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan tarawih ni paling baik untuk kita. Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa kita semua. Perkenankan doa kita semua. Kalau kita pejam mata pun, tarawih ni adalah yang paling baik di dalam hidup kita. Apa yang saya sebut tadi, sunnah-sunnah tu, dia kena ambil masa nak buat. Bukan senang. Bagi orang faham dah boleh buat. Hari itu sepatutnya saya khutbah tempat tuan-tuan. Dan saya cadang hari itu memang nak praktikal satu sunnah. Saya duk baca dah, saya nak baca satu ayat sejadah. Sunnah, bila baca ayat surah sejadah, khatib turun daripada mimbar, sujud di bawah. Tapi tuan-tuan rasa boleh buat ke di masjid ni? Baca ayat apa dia sejadah, saya tak tongkat, turun mimbar, sujud bawah. Tuan-tuan ingat boleh buat tak? Umar Al-Khattab baca ayat terakhir surah Najmi, fasjudu lillahi wa'budu. Dia turun daripada mimbar, dia sujud sejadah di bawah, lepas tu dia naik, dia sambung balik khutbah. Agak-agak boleh buat tak di sini? Kita buat sekali mohon. Baca-baca ayat sejadah, saya tak tongkat, turun sujud di bawah. Tuan-tuan yang mengaji sunnah ni, tuan-tuan disunatkan untuk sujud sekali. Yang tak mengaji ni duduk belakang, duduk nganga. Tu dia kata, ajaran Tuhan harum sampai Meru pun sampai. Habis saya sujud, saya akan sambung naik atas mimbar khutbah. Tuan-tuan jangan naik atas mimbar, duduk bawah. Kalau tak faham lagi jam, Tok Bilal tertidur letih hari tu, kita turun daripada mimbar nak sujud di bawah, dia sedap Allahu Akbar asyhadu alla, dia pergi qomat lingkup Jumaat itu. Boleh tak praktikal? Boleh, tapi susah. Saya buat contoh kedua, member saya balik pada Yaman. Satu masjid minta saya jadi imam tetap, saya tak dan tuan. Saya pusing satu Malaysia tak dan. Saya rekomen budak ni, hari pertama dia jadi imam, ada jenazah. Saya akur, Nabi angkat takbir semayang jenazah 4 kali, ada hadis 7 kali, ada 9. Cuma budaya Malaysia ni orang duk angkat 4 kali.
Dia sudah jadi imam jenazah. Lepas zuhur dia pi angkat 9 kali takbir. Malam tu kuliah maghrib saya, lepas jam setengah mengajar, pengurusi yang kat tangan ustaz, tu imam yang ustaz recommend kat kami tu, yang duk sandak kat dinding tu, tadi dia semayang jenazah, dia angkat takbir 9 kali. Saya kata jahanam. Ustaz pesan kat dia lain kali kalau terlupa pun agak-agak lah tu. Lepas tu ustaz ajak dia sikit, lain kali kalau dah terlupa, jangan lupa sujud sahwi. Ni sujud sahwi pun tak, buka balik kitab, ceramah lagi sejam. Susah. Tapi kita memerlukan kekuatan ni daripada Allah. Akhir sekali insya-Allah, akhir sekali, betul-betul nak berhenti dah. Tadi pun akhir dah, ni betul-betul akhir. Mintalah dengan Allah kesihatan, agar Allah Subhanahu wa taala bagi kita kesihatan dengan sempurna, dapat selesai Ramadan ni sebaik mungkin. Kesihatan ni dengan dua, dengan pemakanan dan doa. Saya sebenarnya ada satu rancangan dengan TV, nanti saya bagi tahu tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kan dulu saya berat saya 167. Tuan-tuan tahu kan dulu kecil mana saya 24. Kita akan buat rancangan reality TV macam Biggest Loser di US, untuk 4 individu, orang yang obesity, kencing manis, darah tinggi dan juga kolesterol. 13 episod ni kita train dia dengan pemakanan sunnah. Macam mana dia nak ambil makanan sunnah, macam mana dia nak senaman. Kita gabung dengan apa dia Dr. Mahathir punya punya modul. InsyaAllah dalam 13 minggu ni dengan izin Allah dia boleh sihat. Ni program reality TV. Saya sebagai juri dan mentor rancangan ni. Kalau siapa yang berminat, insya-Allah nanti boleh jumpa saya. Audition kita lepas raya. Tapi tuan-tuan kena ingat, setiap minggu akan ada penyingkiran. Dan minggu ni adalah minggu yang sukar untuk saya. Jadi minggu ni tak ada penyingkiran. Yang ni semua drama penerbit doa ajak lah. Jadi minta kesihatan dengan doa dan pemakanan. InsyaAllah Allah bagi kesihatan pada kita semua. Wallahu alam. Akhir sekali malam ni